Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim bin Abidin. Nombor metrik A164166. Saya akan membuat pembentangan mengenai pembentangan laporan shadowing di dalam kursus gender dan pembangunan menuju negara berpendapatan tinggi LMCR 2192. Tokoh yang saya pilih ialah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beliau merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Kerajaan Malaysia. Sebelum itu saya akan sebutkan kriteria pemimpin yang berkualiti. Yang pertama adalah kemahiran komunikasi yang efektif. Kedua, resourceful. Ketiga, inovatif dan kreatif. Yang keempat, minda keusahawanan. Yang kelima, aura kepimpinan yang positif. Yang keenam, keupayaan untuk menangani krisis media. Ketujuh, teknologi efektif dalam kepimpinan. Dan ke-8 adalah integriti. Rasional memilih pemimpin. Saya memilih Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri sebagai pemimpin pilihan. Ini kerana beliau merupakan bekas mufti wilayah Persekutuan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 dan kini beliau menjawat jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Biodata tokoh pilihan. Beliau dilahirkan di Kampung Gumpau, Kemaman, Terengganu pada tahun 16 Januari 1969 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rengas Bekah Kuala Terengganu dari tahun 1976 hingga 1981. Kemudian beliau menyambung pelajarannya di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Ladang, Kuala Terengganu sebelum meneruskan pengajiannya dalam peringkat sanawi di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Batu Buruk, Kuala Terengganu dari tahun 1985 hingga 1988. Seterusnya, Datuk Dr. Zulkifli menyambung pula pengajiannya di peringkat Sarjana Muda Syariah di Universiti Islam Madinah dari tahun 1989 hingga 1993. Tidak hanya berhenti setakat itu, beliau menyambung pula pengajiannya di peringkat Sarjana Syariah di Universiti Al-Ulum Al-Islamiyah wal Al-Arabiyah di Damsyik, Syria dari 1994 hingga 1997 di bawah seliaan Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Khin. Seterusnya, pengajian peringkat Dr. Falsafah iaitu PhD. Beliau mengambil pengajian di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan School of Humanities, Universiti Sains Malaysia dari tahun 2002 hingga 2004 di bawah seliaan Profesor Dr. Razi Osman. Tajuk kajiannya adalah Institusi Mufti dan Fatwa, satu analisa terhadap enakmen dan beberapa fatwa pilihan Negeri Sembilan. Guru-guru beliau. Kehidupan beliau semasa menyambung pengajian di Madinah dan Syria dimanfaatkan secara keseluruhannya untuk mempelajari ilmu-ilmu secara formal maupun tidak formal. Selain kelas-kelas formal di universiti, beliau juga giat mengikuti pengajian para ulama tasawuf secara sistem talaki, iaitu secara bertemu guru dan guru. Antara gurunya adalah Syekh Muhammad Ali At-Tanawi, Imam Masjid Nabawi, Syekh Abdul Al-Muhsin bin Hamad Al-Abbad, Syekh Rusdi bin Salim Kalam, Imam Masjid Abdullah bin Rawahah Damsyik, Syria, Syekh Dr. Muhammad Al-Mukhtar bin Muhammad Al-Amin Al-Syankiti, mantan pensyarah Universiti Islam Madinah dan Lajnah Kibar Ulama Saudi. Antara gurunya yang lain ialah Syekh Sadiq Hamba Nakah, Syekh Al-Muhaddis Abdul Qadir Al-Arnaud, Syekh Profesor Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur, Ahli Majlis Mujammah Al-Fiqh Rabitah Al-Alami Al-Islami, Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu adalah tokoh-tokoh ataupun guru-guru kepada Al-Fadil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Aura kepimpinan. Baik, kita teruskan kepada aura kepimpinan. Yang pertama adalah kemahiran berkomunikasi secara efektif. Di dalam kemahiran komunikasi yang efektif terdapat dua perkara, iaitu yang pertama adalah lebih banyak mendengar dari bercakap. Yang ketiga, perlu rancang apa yang perlu dikata. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak cakap buruk padanya. Dr. Zulkifli Al-Bakri banyak berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia sebagai mufti di wilayah Persekutuan pada waktu itu.
Beliau berperanan memberi ceramah di masjid-masjid serta mengeluarkan dan menyampaikan fatwa mengenai isu-isu umat Islam. Beliau banyak membuat soal jawab di media sosial mengenai hukum hakam fiqah dan juga banyak melaksanakan kerja-kerja amal yang sememangnya tanggungjawab beliau sebagai seorang mufti pada ketika itu. Cara beliau berkomunikasi amatlah terang dan penuh adab sopan. Beliau seorang yang sangat lembut berbicara dan juga seorang yang tenang. Beliau selalunya menjawab sesuatu perkara dengan membawa rujukan dan beliau bukanlah seorang yang berbicara sesuka hati ataupun mengikut pendapat beliau sahaja. Beliau banyak bertukar pendapat dengan ramai orang, sama ada yang berjawatan tinggi dan juga orang awam. Antara keunikan beliau apabila berbicara dengan individu lain ialah jika seseorang itu berpangkat tinggi, beliau akan berkomunikasi secara formal. Manakala jika beliau berkomunikasi dengan orang awam, beliau akan menggunakan lenggok bahasa mudah seperti rakyat biasa yang lain. Resourceful terdapat 3 perkara, iaitu yang pertama, seorang pemimpin perlu jaringan yang baik sama ada rakan, talian dan industri. Yang kedua, mempunyai pengikut. Yang ketiga, pandai mencari kolaborasi. Beliau sememangnya mempunyai banyak jaringan dalam bertugas. Sewaktu menjawab jawatan mufti wilayah, beliau dan kumpulan beliau menjalankan penyelidikan, perbincangan di dalam mengeluarkan fatwa di dalam beberapa masalah umat Islam. Platform seperti laman web rasmi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dijadikan tempat untuk menjawab atau menghuraikan hukum hakam agama selari dengan keadaan dan masalah yang timbul dalam kalangan umat Islam dari masa ke semasa. Di samping itu juga, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Spotify turut digunakan untuk menyampaikan maklumat agama dan juga nasihat-nasihat dalam bentuk ceramah untuk disampaikan kepada rakyat Malaysia. Maklumat yang disampaikan adalah berbentuk video ataupun tulisan. Dia mempunyai ramai pengikut di dalam media sosial kerana masyarakat inginkan suatu wadah baharu di dalam ilmu agama. Sememangnya, pengikut-pengikut beliau di media sosial sangat memuji kaedah dakwah yang digunakan oleh beliau. Beliau juga banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, sama ada pihak kerajaan, pihak swasta, wakil dari luar negara, ahli perniagaan, pihak persendirian, artis dan juga orang-orang awam yang lain. Kolaborasi tersebut terdiri daripada pengajian agama, sembang santai, pertukaran pendapat dan juga berkaitan sukan, terutamanya sukan bola sepak. Ini kerana Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri amat meminati sukan bola sepak. Kolaborasi yang pelbagai ini memberi impak dan juga menaikkan nama Dr. Zulkifli Al-Bakri itu sendiri di negara ini. Inovatif dan kreatif. Terdapat 3 perkara di dalam inovatif dan kreatif. Yang pertama, punca pendapatan komuniti. Yang kedua, perlu cerdik menghidup peluang. Dan yang ketiga, thinking out of the box. Minda yang terbuka yang ditunjukkan oleh Dr. Zulkifli sememangnya sangat dikagumi. Beliau banyak menghidu peluang yang ada untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Media sosial dan juga kerja sosial di luar merupakan platform yang banyak digunakan oleh beliau dalam menjalankan dakwah. Beliau juga banyak menghasilkan buku-buku kerohanian dan juga hukum hakam agama di dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Hal ini memberi pendapatan ekonomi kepada negara di atas jual beli buku yang dihasilkan. Minda keusahawanan kepimpinan. Dari sudut minda keusahawanan, terdapat 3 perkara. Yang pertama, pandai cari duit untuk menganjurkan aktiviti dan keusahawanan. Yang kedua, melihat komunikasi sebagai satu agensi dan syarikat. Yang ketiga, menjana pendapatan. Seperti yang saya katakan tadi, Dr. Zulkifli banyak menghasilkan buku-buku ilmiah dan dipasarkan di kedai-kedai buku untuk bacaan umum masyarakat Islam di Malaysia. Sememangnya ia memberi bentuk pembangunan keusahawanan kepada diri beliau dan pendapatan tersebut digunakan untuk membangunkan masyarakat dan juga majlis-majlis dan aktiviti-aktiviti keagamaan yang sememangnya sangat diperlukan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Aura kepimpinan positif. Terdapat 3 perkara dalam aura kepimpinan yang positif. Yang pertama, personaliti yang baik.
Kedua, gaya tingkah laku yang bagus. Ketiga, nampak bersih dan integriti. Dr. Zulkifli Al-Bakri sememangnya seorang yang mempunyai personaliti yang baik. Beliau merupakan seorang ulama yang baik bila berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Gaya tingkah laku beliau sangat bagus, terutamanya apabila beliau bercakap atau berceramah di hadapan orang ramai. Tutur kata yang tersusun dan juga mampu menarik audien untuk mendengar merupakan kelebihan beliau. Beliau juga seorang yang bersih dan berintegriti serta berdisiplin dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Keupayaan menangani krisis media. Di dalam keupayaan untuk menangani krisis media, terdapat 4 perkara. Yang pertama, semasa krisis berlaku, apakah yang perlu dilakukan dalam menangani konflik? Yang kedua, SOP. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan dan dibaca? Yang keempat, siapa yang boleh mengeluarkan kenyataan? Beliau sememangnya seorang tokoh yang tidak lari dari kontroversi. Ada terdapat pandangan-pandangan beliau yang sedikit berbeza dengan yang sememangnya mendapat beberapa tentangan dan juga kritikan yang pedas. Namun, beliau banyak berjaya dalam menangani konflik dengan menjawab secara baik setiap tuduhan yang terkena terhadapnya. Setiap ulasan balas yang disampaikan banyak disertakan bukti-bukti kukuh. Contohnya isu-isu yang melibatkan hukum hakam yang mempunyai perbezaan ulama di dalam memahami isu itu. Beliau akan mengemukakan pandangan-pandangan tersebut di dalam menjawab beberapa tuduhan. Sememangnya beliau sangat tenang di dalam menghadapi isu. Isu yang paling berat yang beliau hadapi ialah sewaktu dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Kerajaan Baru Malaysia. Beliau banyak dikritik di dalam isu ini, namun beliau mampu menanganinya dengan baik dan teratur. Teknologi efektif kepimpinan. Di dalam teknologi efektif dalam kepimpinan, terdapat 4 perkara. Yang pertama, pribadi dan umum perlu bersih, gambar sesuai dan bersih, status perlu baik, dan yang terakhir, pencarian di dalam talian. Dr. Zulkifli Al-Bakri sememangnya mempunyai pribadi yang baik dan bersih. Beliau banyak mengaplikasikan media sosial sebagai medan yang berkesan untuk berdakwah. Beliau mempunyai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, yang mana setiap status yang disampaikan sangat bermanfaat dan juga memberi impak kepada masyarakat. Gambar-gambar yang disiarkan juga sangat kreatif dan meningkatkan mutu penyampaian beliau. Analisis sosial media. Sememangnya Dr. Zulkifli Al-Bakri seorang pemimpin yang sangat efektif. Beliau bersifat karisma, yang mana beliau cekal di dalam menghadapi tuntutan dan bermotivasi tinggi. Beliau banyak menyelesaikan banyak isu-isu semasa yang berkaitan dengan masyarakat, terutamanya isu-isu agama. Beliau juga banyak memberi pencerahan dan penerangan yang bermanfaat, terutamanya di dalam bidang pengurusan hal ehwal kekeluargaan serta kerja sosial di lapangan. Media sosial adalah salah satu platform yang sangat diaplikasikan beliau dalam menyampaikan maklumat. Segala isu-isu berkaitan keagamaan banyak dikongsikan di media sosial sewaktu beliau menjawab jawatan mufti wilayah persekutuan, dan hari ini juga. Saya selalu mengikuti perkembangan maklumat beliau di Twitter dan di Instagram. Walaupun beliau mempunyai Facebook dan aplikasi yang lain, tetapi saya lebih menyukai untuk mengikuti beliau di Twitter dan Instagram kerana maklumat yang disampaikan ringkas, mudah dan difahami. Ini merupakan laman Twitter rasmi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Boleh kita cari di laman Twitter iaitu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ataupun Dr. Zul_Al-Bakri. Beliau mempunyai 356,633 pengikut di laman Twitter. Ini pula laman Instagram rasmi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Boleh cari Dr. Zulkifli Al-Bakri. Beliau mempunyai 887,000 pengikut di laman Instagram.
Gambar pembuktian lain. Di sini saya sertakan beberapa gambar daripada media sosial beliau. Saya banyak mengikuti perkembangan beliau di media sosial, terutamanya di Twitter dan juga di Instagram. Twitter sememangnya laman sosial yang berperanan untuk menyampaikan maklumat secara ringkas dan berkesan. Sememangnya aplikasi ini iaitu Twitter banyak digunakan oleh golongan muda dalam menyampaikan maklumat atau dikenali sebagai tweet ataupun ciapan. Setiap perkongsian di Twitter sama ada melalui tulisan ataupun perkongsian video, ia akan dibaca atau dilihat oleh rakan yang mengikuti akaun kita. Setiap perkongsian tulisan ataupun video boleh di-retweet ataupun dikongsi. Aplikasi ini sememangnya wadah yang digunakan oleh Datuk Dr. Zulkifli dalam menyampaikan maklumat. Berikut merupakan salah satu jawapan yang diberikan oleh Dr. Zulkifli kepada pengikut beliau di aplikasi Twitter. Sememangnya beliau banyak menjawab soalan pengikut beliau di media sosial, walaupun soalan tersebut mudah dan diketahui umum. Ini merupakan contoh soal jawab di antara Dr. Zulkifli dan juga pengikut beliau di Twitter. Pengikut beliau bertanyakan soalan tentang adakah di syurga nanti kita boleh memohon apa-apa sahaja? Dr. Zulkifli Al-Bakri menjawab berdasarkan dalil hadis. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terdetik dalam kalbu manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hal ini, Dr. Zulkifli menjawab soalan pengikut beliau. Sememangnya banyak lagi soalan-soalan yang diutarakan oleh pengikut Dr. Zulkifli di Twitter. Beliau juga agak tidak kekok untuk menerima pandangan orang lain dalam beberapa isu yang digambarkan agak sukar dan rumit. Sememangnya sikap kepimpinan ini mampu dicontohi oleh diri saya sendiri. Antara soal jawab lain di Twitter ini adalah soal jawab ketika beliau menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kalau Masjidil Haram pun boleh solat sambil penjarakan sosial, masjid-masjid di Malaysia tentu boleh juga. Beliau menjawab, Masjidil Haram hanya membenarkan petugas sahaja, sebagaimana juga pengamalan di Malaysia. Masjid dibuka tetapi terhad untuk imam. Bilal dan 1-2 orang AJK sahaja dibuka. Ini antara soal jawab di antara Dr. Zulkifli dan juga pengikut beliau di Twitter. Selain itu, beliau juga banyak mengulas hal-hal berkaitan ekonomi dan juga perubatan berdasarkan pemahaman mengikut peraturan agama. Beliau banyak menulis tentang ekonomi, hal perubatan mengenai isu-isu seperti COVID-19 pada tahun ini. Media sosial lain yang digunakan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini merupakan laman web rasmi beliau, yang mana di dalam laman web rasmi ini terdapat soal jawab yang lebih mendalam mengenai hukum hakam agama dan juga soal jawab umat Islam yang terkini. Saya juga melayari laman web ini dan sememangnya ia banyak bermanfaat kepada saya untuk mengetahui hukum hakam agama. Ini merupakan aplikasi Spotify yang memuatkan kuliah-kuliah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Aplikasi Spotify ini adalah aplikasi yang mana kita boleh mendengar lagu ataupun ceramah ataupun perbincangan. Yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Al-Bakri juga menggunakan aplikasi Spotify untuk menyampaikan dakwah beliau agar dapat didengar oleh seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih pembentangan saya. Harap kekurangan yang saya ada ni dimaafkan. Sekian, terima kasih.